Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung 10 prinsip keselamatan, selamat dunia dan akhirat. Kita masih lagi pada malam ni, tak habis lagi rasanya. Yang ketujuh tu nak pada muka surat 77 situ muka surat 77. Perbincangan malam ni masih lagi berkait dengan mulazamatut taubah wal istighfar. Sentiasa melakukan taubat dan istighfar. Mana istiqamah atau berterusan melakukan taubat dan istighfar merupakan salah satu daripada punca keselamatan dunia dan akhirat. Jadi tajuk ini kita telah bincang sebelum ini, cuma pada malam ni sebagai sambungan bahagian akhir lah muka surat 77 tu. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok yang teks Arab tu, terjemahannya di sebelah tu. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi SAW telah bersabda, tuba, yakni bertuahlah liman, bagi sesiapa yang dia dapati dalam buku catatannya yang dicatat oleh malaikat itu istighfaran katsira, banyak istighfar. Kita semua ni ada buku catatan. Setiap amal perbuatan kita yang dikira berdosa dan berpahala ada dicatat. Dan saya telah sebut sebelum ni, kalau perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa tu, setengah ulama kata tak catat. Misalnya anak ambil gelas daripada kanan, anak letak ke kiri, tu dia tak tulis tu. Ada setengah ulama kata begitu. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang dikira ada dosa, ada pahala, itu ditulis. Jadi antara yang Nabi sebut, antara perkara yang dianggap bertuah seseorang itu dalam buku catatan dia tu, kalau banyak dia beristighfar, dah banyak tulis waktu ni istighfar, banyak tersebut istighfar, maka tubah, bertuahlah orang itu. Itu tanda kebaikan kepada seseorang. Itu maksudnya. Kemudian kedudukan hadis tu sahih ataupun tidak, di bawah tu dia ada buat tu. Hadis ni hadis sahih. Takhrij tu ada nota kaki di bawah tu. Lihat sendirilah itu. Baik, seterusnya. Walihada kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min at-taubah wal istighfar fi yawmihi wa lailatihi. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthara min 70 marrah. Oleh kerana inilah ni Nabi sebut dalam hadis tadi, bahawa orang yang banyak dalam buku catatan dia tu banyak istighfar, orang itu dikira bertuah lah. Kerana itulah ataupun kerana inilah, maka Nabi SAW banyak melakukan taubat dan istighfar. Mana setiap hari, yaumi, pada hari dan pada malam. Maknanya siang hari pun bertaubat dan beristighfar, malam hari pun begitu juga. Dan Nabi lakukan perkara itu dengan banyak sekali. Dalam setengah riwayat sebut 70 ni sini. Dalam setengah riwayat sebut 100 kali. Ada belakang tu dia buat. Cuba kita tengok. Maka diriwayatkan
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku akan meminta keampunan. Itu manalah astaghfir. Sesungguhnya aku akan mohon keampunan kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku akan bertaubat kepadanya. Fil yaum, dalam sehari, aktsara min 70 marrah, lebih 70 kali. Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, mana setiap hari, ana boleh sebut gini terjemah, setiap hari paling kurang 70, sebab dia tak ada sebut kurang daripada tu. Hak lebih ada, hadis bawah tu lebih daripada 70, yakni 100 kali. Wa an Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an qala, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia kata sesungguhnya kita ni, makna dia dah sahabat lah. Kita kira, memang kita kira, bukan kata agak-agak dak. Tu makna sebab ada lam tu. Mana kira ni kira sengerti. Kita kira Rasulullah ni dalam satu majlis 100 kali dia kata gini. Gapo dia kata dalam satu majlis. Ni kita ni satu majlis ni. Maknanya dia dengar Nabi kata ke dia, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, wa tub alai, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha menerima taubat, lagi maha mengasihani. Berapa kali? Dalam satu majlis 100 kali dia sebut. Baik, daripada dua hadis ni kita boleh buat kesimpulan bahawa apa yang disebut oleh Rasulullah ni sebenarnya untuk menunjukkan bahawa Rasulullah ni seorang hamba yang sentiasa bersyukur. Tanda syukur pada dia tidak buat dosa. Nabi ni kan maksum, tak buat dosa kecil, dosa besar tak buat. Tapi apa dia bertaubat, istighfar sampai 70 kali. Lepas tu sampai 100 kali. Dalam satu majlis 100 kali kata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim tu sampai 100 kali. Nak ayat dia ni hamba yang bersyukur. Hamba yang, kalau kita sebut bahasa Kelantan, hamba yang reti bahasa. Dia tahu dah dia ni tidak berdosa. Dia reti bahasa. Maknanya dia faham dia ni siapa, Allah tu siapa. Walaupun Allah angkat kedudukan Nabi ni tinggi, bukan banding dengan manusia, banding dengan Nabi lain, banding dengan Rasul lain, dia paling lebih. Tak usah banding dengan kita manusia biasa ni, banding dengan Nabi-Nabi, dia paling lebih. Tapi hubungan dia dengan Allahnya sampai 100 kali dalam satu majlis, beristighfar, bertaubat dan memuji Allah. Baik. Tak apa tu. Hak ni nak ayatnya Nabi. Kalau kita nak buat lebih, misalnya kita nak buat 200 lah. Loh, sekali buat tak apa, boleh. Hak ni. Sebab dia tidak sebut had. Secara umum, hak Nabi sebut ni dia buat. Hak ni kalau dalam syarah hadis, bukan nak ayat hak setakat tu. Tak ada ulama kata setakat tu, tak boleh lebih. Hak ni kebanyakan ulama mengatakan lil iktsar, untuk menunjukkan bahawa Nabi buat banyak, bukan nak ayat had. Bukan untuk menyatakan had, tapi nak menyatakan banyak. Dia ada setengah-setengah orang panggil zikir Nabi, ucapan Nabi tu, dia bukan nak ayat had. Jumlah dia nak ayatnya banyak. Itu. Kalau dalam syarah hadis sebut gitu. Sebab tu dia kata sampai 100 kali. Sebab dalam riwayat lain sebut istighfar saja 100 kali. Hak ni dak ni. Istighfar, taubat, dia rangkas sekali. Rabbighfirli wa tub alayya. Lepas tu dia sebut innaka at-tawwab ar-rahim. Tu. Sampai 100 kali satu majlis. Hak ni kalau kita tengok dalam itu, Nabi sebenarnya dia tidak kira, sahabat kira. Kalau hak Nabi sebut dia buatnya, dari riwayat kata 100 kali tu, hak tu sahabat juga sebut, sahabat dengar.
Jadi apa Nabi sebut tu sahabat dengar. Dia nak ajar kepada sahabat. Sebab tu kesimpulan daripada hadis ni juga. Yang kedua, hak Nabi buat ni sebenarnya adalah untuk mendidik umat dia yang berdosa ni. Supaya mereka kena lipat ganda. Aku ni hak tak ada dosa pun 100 kali. Lepas tu hak berdosa semua ni. Nah, sepatut kena banyak lagi. Itu maksud dia nya. Boleh. Dia sebut dia gini. Sebab dalam setengah riwayat tak sebut 3 kali. Setengah riwayat sebut 3 kali. Jadi hak tu tidak termasuk dalam orang panggil bilangan yang mahdud, yang terbatas setakat itu. Boleh lebih pun. Bahkan anda tengok dalam fiqh zikir, fiqh doa, dia kata hak ni kita boleh baca di luar, tidak selepas solat pun boleh. Hak tu dia bebas lah. Bebas. Tapi kalau hak 3 kali tu, ramai ulama kata hak tu mahdud. Memang Allah maksud ke dia punya bilangan tu. Allahumma ajini minan nar ni tidak. Tu ada ulama kata begitu. Tetapi kalau kita nak pakai zahir, kita buat 3 kali situ lepas semaya. Di luar semaya kita nak buat banyak lagi, tak apa tu. Tak ada masalah. Cumanya bagaimana sebab Nabi sebut gitu tu, kalau kita tengok dalam fiqh zikir dan doa, fiqh doa dan zikir, Nabi buat gitu tu, Nabi baca gitu selepas semaya. Enggak, dia jadi tu imam. Kita kata apa Nabi kata Allahumma ajirna minan nar. Apa Nabi tak kata kita? Padahal dia jadi tu imam. Sebabnya Nabi nak suruh kita kata sendiri tu. Masing-masing kata. Dia ada setengah. Sebab ada setengah-setengah Nabi sebut nah. Ada dalam doa-doa Nabi sebut nah, maknanya kami. Tapi ada tidak. Contoh tidaknya Allahumma ajirni. Kita kata, aku nak sebut nah lah, moga kita jadi imam. Masalahnya Nabi jadi imam lah. Nabi kata Allahumma ajirni itu. Kita kata doa dia seorang. Tak, Nabi nak ajar kita bab neraka ni orang lain tak boleh tolong kita sebenarnya. Orang lain tak boleh tolong kita. Orang lain boleh royak je, boleh nasihat, boleh bimbing. Kalau mu nak selamat pada neraka, mu kena buat sendiri. Dia kalau Kentucky tu boleh buat franchise tu. Atau tak apa. Hak ni tak boleh. Dia kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Kena ajar sendiri. Kita kena bentuk masyarakat kita biar sendiri. Tu. Kalau katanya anak kata molek tak ubah. Sebab Nabi buat pun masa dia jadi imam. Tapi kalau kita nak buat apa, anak tak kata apa. Sebab itu atas kita lah. Atas kepahaman kita. Tapi kalau anak sebut Allahumma ajirni. Sebab Nabi buat gitu. Dah sahabat pakat kata tu. Kata Allahumma ajirni minan nar. Tapi bagaimana kalau kita di rumah kita niat. Dah kita kata dah kita. Lepas tu kita niat untuk keluarga kita. Allahumma ajirna. Bagaimana tak ada masalah. Sebab kita doa untuk keluarga kita. Tak ada masalah. Kita maksudkan begitu. Tapi kalau lepas maya seperti ni lah. Moleknya Allahumma ajirni. Serupa dengan Nabi. Lepas tu katalah misalnya nak keluar daripada masjid Allahumma ajirna, kita maksudkan keluar kita sendiri. Sebab na tu kalau dalam bahasa Arab, na tu dia mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Maknanya termasuk dia dan orang ada di sekitar dia. Jadi sebab tu kalau kita ada bersama dengan keluarga kita, sebagai contoh lah, kita klik di rumah, tengok keluarga kita molek, kita kata Allahumma ajirna, ya Allah selamatkanlah aku, termasuk keluarga aku. Tu memang ulama kata boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahkan dituntut tu. Yalah kalau kita tengok hadis lain kan ada, kan Nabi suruh. Maksud dia tu. Bisa tengok keluarga kita klik di rumah, selain daripada kita salat, bismillahirrahmanirrahim, naik tu kan adalah doa baca. Kita tengok tu Allahumma ajirna minan nar. Maksud kita isteri kita, anak kita, kalau ada ibu bapa kita, hak bersama kita. Kita pergi di kedai kopi, jumpa saya, ada 5 orang saya. Allahumma ajirna minan nar. Maksud kita ada orang ada bersama kita, sayang kita. Molek tu. Tu tak ada masalah tu. Sebab hak tu lafaz tu hak Nabi. Lafaz tu hak Nabi. Cumanya kita kena didiklah anak kita biar sebut tu. Tu cara pendidikan lah. Dari sudut pendidikan. Sebab doa ni, kalau kita tidak, doa ni dalam kategori, kalau kita baca lah dalam buku-buku, doa ni termasuk pendidikan. Dia mesti dibuat dalam bentuk pendidikan. Baru dia jadi lekat.
baru dia jadi tabiat. Doa ni perlu dijadikan jibilah, tabiat. Jadi kena latih daripada kecil lagi tu. Misalnya, ni ulama sebutlah. Misalnya doa pagi petang, waktu tu kalau kita nak guna istilah wajib, kena didik anak-anak tu. Wajib dengan istim-istim. Dia tidak wajib sunat, tapi wajib dengan erti penerapan dari segi nilai pendidikan mesti. Mesti tu. Misalnya kalau guru lah di sekolah, biasa pelajar nak masuk kelas ke dia doa, dia ada dengar pembesar suara tu. Itu antara yang sepatut kita buat lah. Mana biar tua pelajar baca ke, pelajar ramai-ramai ikut. Sebagai pendidikan, lama-lamanya ingat lah. Ni duk baca yang hana-hana nak masuk kelas tu. Yang pening lah. Hak Nabi terang ketemu. Bui hak tu. Lepas tu nak kelik wui pula. Alah petang. Gitu kan. Maknanya kita mendidik anak kita supaya bergantung kepada Allah. Dalam semua keadaan. Itulah pendidikan agama sebenarnya. Jadi anak kita membesar dalam keadaan dia tak sedar, dia lekat sunnah Nabi. Membesar dalam keadaan kita didik dia, tak payah duk jamuh ke budak-budak ni. Ajar benda lagu tu. Jamuh dia tak ingat. Oh tu warna banyak dah kecik nak. Kita ajar gitu ya. Bagus tu. Misalnya bila nak memulakan pelajaran bismillah, Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arham. Tu Nabi ajar tu. Dia suruh baca tu. Suruh baca tu. Jadi mana kita latih daripada peringkat sekolah rendah lagi supaya dia sentiasa membasahi lidah dia dengan doa dan zikir Nabi. Insya-Allah mana pelajar tu akan ada qiyam, ada nilai. Membesar dalam keadaan ada nilai sunnah dalam diri dia. Hak tu hak kita nak. Ana sebut Yahanana saat itu sebab ada sekolah buat gitu. Ibu bapa tu ayat kanannya anak pergi kuliah di satu negeri lah. Di satu negeri. Dia kata ustaz dulu, dia kata sebelum masuk kelas baca asma'ullah husna. Lepas tu tukar Yahanana. Dia bunyi na juga belakang tu. Hak tu lain, tak serupa tu. Kita yang mudah tukar. Jadi kena betul lah tu, kena betul. Baik, seterusnya habislah bab tu ya. Maknanya kena ingat, kena tanam dalam diri kita bahawa at-taubah wal istighfar adalah salah satu punca keselamatan dunia dan akhirat. Seperti mana ajaran Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.